Okeylah, so kita mulalah kan kita punya kelas. Lebih kurang dalam 10.40. Okey. Setakat ni yang ada dalam kelas 23 orang lah, termasuk juga 24. Yang mungkin dalam sepanjang perjalanan kelas nanti mungkin ada lagi yang akan masuk. Mungkin diorang ada lambat sikit ke apa kan. So kita mulakan kelas kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afti 'ala nahiyat. Rabbi salli wa sallim. Okey. Siapa yang susah betul masuk? Oh, Habib dia keluar balik. Okey, so guys, kita sambung kita punya kelas bab 6 elektrokimia yang kita sudah mulakan bab 1 subtopik yang pertama 2 minggu yang lepas. 2 minggu yang lepas, kemudian minggu yang satu tadi ni kelas kamu terpaksa cancel sebab Cikgu Nazli ada terlibat dengan meeting. Jadi dia bagi kamu kerja ya kan, buat nota ke buat latihan kata. Buat dalam latihan dalam buku kerja kalau tidak silap hari itu. Okey, jadi hari ini cikgu akan sambung dan habiskan bab 6 elektrokimia. So next week, next class Cikgu Nazli akan take over, habiskan pula bab 7. Okey. So hari ini kita akan masuk sambung subtopik yang pertama 2 minggu lepas tu kita tidak sempat habiskan subtopik yang pertama iaitu aplikasi elektrolisis dalam industri. Jadi kita akan habiskan ni sikit saja lagi. Lepas tu kita akan masuk ke subtopik yang kedua, sel kimia. Sel kimia dan sehingga habislah bab 6. Bab 6 ni pendek je pun dia punya tajuk subtopiknya. 2 subtopik saja, sel elektrolisis, sel elektrolitik dan juga sel kimia. Okey, jadi harap 2 minggu lepas punya perbincangan tu tentang bagaimana sel elektrolisis bekerja, operasi dia, penerangan bagaimana sel elektrolisis tu bekerja atau berfungsi. Harap kamu sudah buat ulang kaji, kamu boleh terangkan. In case kalau soalan esei keluar, dia minta kamu jelaskan, terangkan bagaimana sel elektrolisis tu bekerja, kamu boleh terangkan. Okey, so hari ini kita sambung sikit aplikasi elektrolisis dalam industri, kemudian kita akan tengok sel kimia. Okey. Nampak kan slide tu? Harap-harap nampak lah. Okay, kalau tidak nampak, bagi tahu. Kalau suara cikgu tidak jelas pun bagi tahu. Okey. Kenapa tu? Okey. Okey, aplikasi elektrolisis dalam industri. Dalam buku teks muka surat 191. Okey. Kalau siapa yang sudah dapat masuk ke platform Microsoft Teams ni, dalam tu ada satu bahagian file. Ada sana cikgu upload nota-nota lah, nota-nota dalam PDF tentang slide-slide yang cikgu gunakan ni. Sana ringkasan-ringkasan dia lah, senang sikit. Okay, kalau siapa yang dapat masuk lah. Setakat ni macam ramai sukar dapat masuk sebab cikgu pun tak pasti. Dia senang masuk kalau menggunakan laptop lah. Kalau pakai handphone boleh juga, tengok macam mana. Kalau handphone kamu canggih sangat, mungkin senanglah masuk. Kalau kurang canggih itu mungkin ada masalah sikit lah. Okey. So kita tengok aplikasi elektrolisis dalam industri. Yang pertama, elektrolisis ni banyak digunakan untuk proses pengekstrakan logam. Okey. Pengekstrakan logam. Kemudian penyulinan logam. Penyaduran logam. Apa lagi? Pengolahan air sisa dengan menggunakan penggumpalan, electrocoagulation. Nanti kita tengoklah satu-satu ni tentang aplikasi ni, macam penerangan tentang setiap aplikasi elektrolisis yang digunakan dalam industri ni. Okey. Lama ini pula habis bateri. Macam mana cukup conteng. Aduh, kacau lah. Bateri lah. Apalah, pakailah. Okey.
Okey, so kita tengok yang pertama, pengekstrakan logam. Apa yang dikatakan dengan pengekstrakan logam ni? Aplikasi yang bagaimana yang dikatakan sebagai pengekstrakan logam yang menggunakan konsep elektrolisis. Okey. Jadi kita tengok yang pertama, logam terlajak pula. Okey, logam seperti kalium, natrium, kalsium, magnesium dan aluminium diekstrakkan daripada bijinya. Kita sudah bincangkan 2 minggu lepas. Apa itu bijinya? Okey. Maksud dia logam-logam yang wujud atas muka bumi ini dia bukannya wujud dalam unsur sendiri. Maksudnya dia tidak wujud dalam bentuk sebiji-sebiji. Atom sebiji lah. Kalau natrium tu natrium lah dia. Tidak, tapi dia wujud dalam bentuk campuran. Ada benda asing bercampur. Itu yang dipanggil bijinya. Okey, magnesium, aluminium diekstrakkan daripada bijinya, dia bercampur dengan benda asing. Atau garamnya secara elektrolisis, leburan biji atau garam logam tersebut. Okey, logam seperti kalium, natrium, kalsium, magnesium dan aluminium diekstrakkan daripada bijinya atau garamnya secara elektrolisis leburan biji atau garam logam tersebut. Okey. Okay, menggunakan elektrolisis untuk dapatkan logam yang tulen lah. Yang tulen yang wujud dalam bentuk tulen hanya emas dan perak. Aurum dan apa tu bahasa Inggeris dah, lupa lah satu tu. Perak, aurum dengan lupalah, argentum bukan aurum. Dah ingat. Okey, kamu tengoklah. Yang penting emas lah, emas bahasa istilah kimia dia dipanggil aurum, itu emas tu. Okey, itu yang wujud memang betul-betul kalau kamu jumpa sebiji aurum tu, itu emas, kamu memang ambil, itu memang original, kamu jual kamu kaya lah. Okey, itu emas. Tapi yang lain-lain kalau kamu jumpa natrium, kalium apa semua, dia ada benda asing. Jadi dia mesti dielektrolisiskan. Okay, maksud dia diekstrakkan lah melalui proses elektrolisis untuk dapatkan logam yang tulen tu. Okey, kalau emas tidak perlu. Okey. Jadi itu antara aplikasi dia, pengekstrakan logam. Kenapa? Untuk dapatkan logam yang asli, yang betul-betul tulen lah. Kalau kita mau logam tu natrium, natrium lah dia, kita jalankan elektrolisis untuk dapatkan yang tulen. Macam itulah. Kemudian penulinan logam. Dalam penulinan logam, logam yang tidak tulen dijadikan sebagai anod. Ini kenapa disebut sudah pasal anod kan? Maksudnya bila sudah sebut pasal anod, maksudnya kamu sudah ada idea bagaimana elektrolisis itu bekerja, berfungsi. Okay, dalam penulinan logam, logam yang tidak tulen dijadikan sebagai anod. Maksudnya logam tu diletakkan di elektrod anod. Logam tu. Okay. Manakala logam yang tulen dijadikan sebagai katod. Yang tulen diletakkan pada elektrod katod. Kenapa begitu? Sebab kita mau dapatkan yang yang tulen. Jadi logam yang tulen dijadikan sebagai katod. Maksudnya logam yang tulen itu nanti akan terenap pada katod. Dia berpindah. Jadi yang tulen di situ. Kamu refer balik macam mana proses elektrolisis tu. Macam mana proses perpindahan kenapa terkeluar cikgu punya slide? Perpindahan unsur-unsur tu ke mana dia boleh keluar? Aduh, kacau. Keluar pula tu slide. Alahai. Look like you recently replace. Mana sudah tu slide? Okay. Okay, yang apa ni?
keluar masuk tu mungkin sebabkan line tidak berapa bagus lah. Jadi kamu jangan risau. Bukan juga ada masalah tu, memang masalah line lah kadang-kadang. Even yang cikgu punya slide pun terkeluar ni, line tak bagus lah ni. Okey, aduh kacau lah. Sekejap, mana sudah ni. Firdaus ni, susah dia masuk. Action fail. Mana sudah tu? Aplikasi. Ya. Okey, boleh nampak kan tu slide? Harap nampak sudah, dia dapat balik, kamu dapat lihat. Okey, tadi pengekstrakan logam. Okay, jadi kemudian kita akan tengok penulinan antara aplikasi yang seterusnya, iaitu penulinan logam. Okey. Okey, dalam penulinan logam ini yang tulin dijadikan sebagai katod. Semasa proses elektrolisis, logam pada anod akan melarut ke dalam elektrolit membentuk ion. Ini dia ulang lagi cerita kita yang 2 minggu lepas. Semasa proses elektrolisis, logam pada anod akan melarut ke dalam elektrolit. Kan dalam susunan radas elektrolisis ada kita gunakan cecair elektrolit kan. Okay, jadi cair elektrolit itu dia akan bertindak balaslah pada logam yang kita letakkan pada anod. Okay. Jadi dia akan melarut ke dalam elektrolit membentuk ion. Okay. Ion ini akan bergerak ke katod. Itulah. Ion ini akan bergerak ke katod untuk dinyah cas dan terenap pada katod sebagai logam tulin. Jadi logam tulin itu nanti akan terenap pada katod. Jadi kita ambil elektrod katod tu dan itulah logam tulin yang kita mahukan. Kalau contoh natrium lah yang akan terenap di situ. Ya, itu proses penulinan logam menggunakan elektrolisis. Okey. Kemudian penyaduran. Sadur. Ada emas yang disadur. Dia bukan emas tulin. Emas tulin itu yang seketul. Tapi asalnya logam. Letaklah mungkin aluminium. Supaya dia nampak cantik, sadurlah dengan emas. Macam tu contoh dia kan. Jadi macam mana menggunakan elektrolisis juga. Okay, dalam proses penyaduran logam, emas, platinum atau perak disadur pada logam lain untuk menjadikan logam itu kelihatan lebih menarik dan tahan kakisan. Okay. Kalau dia tidak disalut, dia jadi logam yang tidak menarik lah kan. Besi paku. Kamu mau paku tu cantik, kamu sadurkan dia dengan emas. Wow, cantiklah dia. Lambatlah dia berkarat, tahan kakisan. Kalau besi biasa dia mudah berkarat. Itu tujuannya lah, antara tujuan dia. Okey, penyaduran logam. Okey, itu antara aplikasi elektrolisis. Okey. Lagi. Kemudian pengolahan air sisa dengan menggunakan elektropenggumpalan. Electrocoagulation. Okey, pengolahan air sisa dengan menggunakan elektropenggumpalan. Apalah ni yang dikatakan dengan elektropenggumpalan ni? Elektropenggumpalan adalah satu teknik yang inovatif untuk merawat air sisa. Air sisa lah yang kita gunakan sehari-hari di rumah ni akan disalurkan ke loji perawatan air lah. Okay. Jadi di loji tu ada menggunakan teknologi inilah, elektropenggumpalan, satu teknik inovatif untuk merawat air sisa. Elektropenggumpalan mengaplikasikan dua proses iaitu elektrolisis dan penggumpalan. Okay, itu je. Itu saja beritahu. Okay, jadi dia kata tadi menggunakan dua teknik dalam elektropenggumpalan ni. Elektrolisis dan penggumpalan. Jadi kita tengok proses elektrolisis bagaimana. Macam biasa, masih macam yang kita bincangkan 2 minggu lepas.
elektrolisis pada anod, elektrod logam seperti aluminium mengion dalam elektrolit untuk menghasilkan ion aluminium. Aluminium 3 positif. Dia tidak pandai tulis 3 itu dalam nombor saiz kecil, subscript kah. Okey, jadi Al 3 plus besar pula. Yang bercas positif. Okey, itu prosesnya. Proses elektrolisis dalam aplikasi pengolahan air sisa. Okey, pengolahan air sisa menggunakan elektropenggumpalan. Jadi ada 2 tadi, elektrolisis dengan juga penggumpalan. Jadi digabung elektropenggumpalan. Okey. Jadi 2 proses untuk merawat airnya. Okey, satu menggunakan elektrolisis pada anod. Okey, elektrod logam, aluminium. Dia akan tindak balas dengan elektrolit membentuk ion aluminium bercas positif, 3 positif. Pada katod, ion hidrogen dipilih. Ini pun kita sudah bincangkan minggu lepas. Kan, bila bertindak balas elektrolisis ni, ada beberapa unsur yang akan hadir di dalam proses elektrolisis tersebut. Dan jadi tanggungjawab kita ataupun jadi kita punya apa ni? Kenapa dia bergerak sendiri? Ada menakutkan ni. Keras tempat ni. Bergerak sendiri pula ni slide. Ada orang kacau. Sudah dia keluar lagi. Memang keras tempat ni. Okey, tak apa. Dia cari pasal ni. Sekejap Ini kacau pula ni. Okey. Apa saya cerita tadi? Lupa sudah. Pasal elektrolisis kan. Masih sama proses dia yang kita bincangkan 2 minggu lepas. Okey. Logam yang kita gunakan tu akan bertindak balas dengan elektrolit. Okey. Mana slide ni? Kacau betul lah. Aduh. Lain kurang bagus ni. Aduh. Mana tu slide? Tak nampak pun. Sekejap ya, sabar. Aduh, ada saya gangguan.
Ya. Mana sudah lambat ni, buang masa ni. Sekejap. Aduh, kacau lah. Apa, sekejap. Lagi baru masuk. Mana keluar? Okey, sekejap. Kira gue buka terus dari PowerPoint lah. Okey. Okey. Make sure kamu nampaknya slide ni. Ini bila cikgu guna terus directly gunakan PowerPoint, jadi cikgu tidak nampak sudah apa yang berlaku di belakang ni. Cikgu nak nampak, cikgu cuma nampak slide. Okey. So, kalau tidak nampak slide, beritahu. Okey. So, terusnya pasal penyaduran logam tadi. Okey, penyaduran logam. Okey, penyaduran logam emas, platinum. Okey, logam itu kelihatan lebih menarik dan tahan kakisan. Okey, ini tadi pengolahan air sisa dengan menggunakan elektropenggumpalan. Maksudnya dalam pengolahan air sisa ni dia gunakan teknologi elektropenggumpalan, gabungan elektrolisis dengan penggumpalan. Jadi kita akan tengok bagaimana pengolahan air sisa ni dengan menggunakan proses elektrolisis dahulu. Okey, so kita akan tengok masih sama proses dia. Elektrolisis. Jadi kamu kena betul-betul faham dan mahir untuk buat penerangan tentang proses elektrolisis. Jadi pada anod, ulang-ulang itu saya diulang-ulang. Okey. Dan cara kamu belajar pun kamu ulang-ulang cara penerangan tu pada anod. Begitulah. Okey. Bercakap sendirilah macam orang gila sikit kan di dalam bilik ke baca-baca macam mana proses elektrolisis. Okey, pada anod, elektrod logam seperti aluminium mengayon dalam elektrolit untuk menghasilkan aluminium bercas positif, aluminium 3 positif. Okey. Jadi pada katod pula ion hidrogen macam yang kita cakap tadi. Perbincangan kita 2 minggu lepas. Bila proses elektrolisis ni dengan menggunakan elektrolit cecair lah akan wujud hadir 4 unsur. Okey, 2 logam dan juga unsur hidrogen dengan hidroksida. Okey. Jadi empat unsur ni kita akan pilih siapa yang akan terenap di anod, siapa yang akan terenap di katod. Kita akan pilih. Macam mana mau tahu? Refer dia punya siri elektrokimia, susunan di mana logam paling atas dan logam paling bawah. Semakin ke bawah semakin mudah disingkirkan ataupun dinyahcas. Itu yang kita akan pilih. Aduh, sekejap. Okey. Tidak kalau bila cikgu directly guna PowerPoint, siapa-siapa yang baru masuk cikgu tak nampak sudah. Cikgu cuma dengar dia punya bunyi notification. Jadi cikgu terpaksa keluar daripada PowerPoint, accept dulu, masuk,
and then baru masuk balik ke PowerPoint. Okay. Okay. Baru memula, ada lagi masuk. Ada. Sudah. Okay. Okay, jadi ion hidrogen dipilih untuk dinyah cas untuk membentuk gas hidrogen. Gelembung gas hidrogen terbebas dari katod dan naik ke permukaan air. Okay. Pada katod, ion hidrogen dipilih untuk dinyah cas untuk membentuk gas hidrogen. Gelembung gas hidrogen terbebas dari katod dan naik ke permukaan air. Nah, itu kaedah adalah menggunakan proses elektrolisis bagaimana perawatan air sisa. Okay, pengolahan air sisa. Kemudian dalam proses penggumpalan pula. Proses penggumpalan berlaku apabila ion aluminium positif, ion hidroksida dan bahan pencemar dalam air sisa bergabung untuk menghasilkan gumpalan yang dikenali sebagai flock. Okay. Okay, seperti gambar aja itulah. Okay, elektro penggumpalan. Logam, ion aluminium, ion hidroksida dan bahan pencemar dalam air sisa bergabung untuk menghasilkan gumpalan. Dia bergumpal menyebabkan apa ni? Dipanggil sebagai flock. Okay, terapung dalam gelembung gas hidrogen. Okay. Flock yang terapung, tengok gambar rajah tu. Anod logam seperti kepingan aluminium. Okay. Air sisa. Okay. Gumpalan-gumpalan ni dipanggil sebagai flock lah. Okay. Flock. Katod seperti karbon, gelembung gas hidrogen naik ke atas lah. Okay. Bahan pencemar, okay. Flock yang tenggelam terenap di dasar lah. Okay. Flock yang terperangkap dalam gelembung gas hidrogen yang terlepas dari katod dibawa naik ke permukaan air. Itu macam mana pengolahan air sisa tadi. Flock-flock yang terperangkap dalam gelembung gas hidrogen. Gas hidrogen pun dibebaskan ke permukaan kan. Tadi dia kata tadi. Okay, melalui proses elektrolisis tadi. Okay, gas hidrogen terbebas dari katod dan naik ke permukaan air. Jadi apabila gas hidrogen terbebas, flock-flock yang terhasil tadi, yang ada terbentuk bersama-sama dengan gabungan ion hidroksida dan bahan pencemar, dia jadi flock, dia macam menggumpal. Apabila dia terperangkap dalam gas hidrogen, dia akan dibawa naik ke atas. Mana-mana yang tidak terperangkap dengan gas hidrogen, dia terenap di bagian dasar alat ni lah, okay, alat elektro penggumpalan, okay, proses penggumpalan. Okay. Seperti dalam gambar aja yang kamu nampak ni lah, rajak 6.12 bagaimana dia punya device alat dia ni. Okay. Masih kalau kamu nampak, masih macam konsep elektrolisis jugalah. Ada katod, ada anod, ada bateri. Okay. Dan cuma dia tukarkan dia punya elektrod tu dalam bentuk itulah lebih kepingan-kepingan logam. Okay. Okay. Dan kepingan logam yang digunakan aluminium. Okay. Seperti kepingan aluminium. Lepas tu katod seperti karbon. Jadi mana-mana gumpalan-gumpalan yang terbentuk bila terperangkap dengan gas hidrogen yang dibebaskan, dia akan naik ke permukaan. Maksudnya pengolahan air sisa tu. Dia naik ke permukaan, dia asingkanlah. Dan yang mana yang tidak terperangkap dengan hidrogen, dia akan terenap di dasar. Jadi dia olah air itulah
Okay, macam merawat air. Jadi vlog yang lain tenggelam dan berkumpul pada dasar. Jadi air yang di tengah-tengah tu kira air tu dirawat lah, bersih lah. Okay. Habis pasal industri, aplikasi elektrolisis dalam industri. Okey, ada berapa tadi? 4. Okey. Aplikasi dia pengekstrakan logam, penulinan logam, penyaduran logam dan pengolahan air sisa. Jadi dalam pengekstrakan, penulinan dan penyaduran semuanya menggunakan konsep elektrolisis. Dan pengolahan air juga actually dia konsep elektrolisis, cuma dia ada alat yang dipanggil sebagai elektropenggumpalan. Okay, untuk merawat air itulah gabungan elektrolisis dengan penggumpalan. Kalau kamu tengok dia punya device tadi pun memang ada struktur binaan elektrolisis di sana, ada bateri, ada elektrod, tapi elektrod dia menggunakan kepingan logam lah. Logam dia tu pakai aluminium dan juga karbon. Okey, jadi sana masih menggunakan konsep elektrolisis gabungan lah. Lepas tu daripada elektrolisis tu gas hidrogen yang dibebaskan dia akan memerangkap gumpalan-gumpalan sisa-sisa air yang tercemar lah, sisa-sisa pencemar air tu dia akan terperangkap dalam hidrogen dan akan dinaikkan ke permukaan air. Dan mana yang tidak terperangkap dengan gas hidrogen dia akan terenap di dasar. Jadi air di bahagian tengah-tengah tu dia akan bersih lah. Okey, tu. So, kita masuk subtopik yang terakhir dalam bab 6 ni, sel kimia. Dalam awal-awal hari tu pun sebelum kita mulakan dengan masuk sel elektrolisis ataupun sel elektrolitik, kita ada didedahkan dengan sedikit pengenalan tentang sel kimia, perbandingan antara sel elektrolisis dengan sel kimia. Okey, jadi hari ini kita akan tengok dengan lebih detail sikitlah tentang sel kimia ni bagaimana. Okey, sel kimia. Okey. Kita rehat dulu 2 minit lah. Okey, untuk kita serap ataupun cerna semua yang kita bincangkan tentang aplikasi elektrolisis dalam industri tadi. Okey, 2 minit. Lepas tu baru kita masuk ke sel kimia. Kita minum dulu. Bismillah. Beritahu kalau kamu tidak nampak ni slide. Okay. Ya, ada yang baru masuk tadi kan? Sekejap. Mana sudah? Oh, sudah. Di dalam standard kan 32 orang. Memang setiap kali kelas memang 30 lebih. Itu kan juga macam confused. Apa hal kelas-kelas lain setiap kali guru tu update dia punya kehadiran semua 100%. Macam luar biasa guru-guru lain ni. Okey. Terus suspek orang memang totally depends on the bot lah kan. Robot yang automatic detect, tengok handphone tu online, number tu online, dia terus listkan siapa yang hadir. Okay. Alright. Okay, cukup 2 minit. So, kita sambung sel kimia. Okay. Nenda, sel kimia. Apa benda sel kimia ni? Aduh, baru je mau mula. Ada lagi masuk. Memang line tak bagus lah kan. Teruk lah kalau begini kan PDPR ni. Kalau kita berada di Mesir rasanya line kita memang power gila kan. Dia lah free. Tapi Malaysia ni aduh teruk betul lah. Tak peruntukan berjuta-juta untuk buat line internet bagus tapi teruk juga. Tak guna betul lah. Bebel ni. Aduh. Okay.
Okey, kalau kita tengok perbandingan lah sel kimia dengan elektrolisis tu memang kita jelas nampak lah perbandingan dari segi struktur. Susunan radas pun kita boleh nampak. Kalau elektrolisis, kita ada sumber bekalan elektrik kan. Kalau ada bateri, ada kabel, dawai, dan ada elektrod, ada elektrolit. Untuk sel kimia, dia tidak ada bekalan elektrik. Tapi cara kerja dia, fungsi sel kimia ni dia membekalkan elektrik, dia menjana arus elektrik. Dia terbalik. Okey. Okey. So kita tengok yang pertama. Okey, struktur binaan dia yang asas ni contoh sel kimia ringkas, ada bikar, ada ada elektrolit, cair lah elektrolit. Okey. Dan cikgu habis dawat lah. Habis dawat, habis bateri. Ada pula dawat. Aduh, Cameron lah. Okey. Jadi ada elektrod sama dengan elektrolisis, cuma dia tidak ada bekalan elektrik. Tiada sumber elektrik lah. Okay, tiada bateri. Tapi dia disambung dengan voltmeter. Tujuannya untuk apa? Untuk mengenal pasti akan kewujudan ataupun kehadiran arus elektrik mengalir di dalam sel kimia ini. Okey. Jadi struktur dia kamu nak tahu ada elektrolit iaitu larutan kuprum sulfat apa-apalah, yang penting dia elektrolit. Kalau dia pakai larutan natrium kalau larutan apa-apalah, okey, terpulang. Okey, ini ikut soalan lah. Ini dia bagi larutan kuprum sulfat. Okey, elektrod yang digunakan di kuprum dan juga satu lagi magnesium. Okey. Anod dia magnesium, katod dia kuprum. Okey. Macam mana cikgu boleh tahu yang mana satu anod, yang mana satu katod? Okey, macam cikgu cakap 2 minggu lepas, anod ANOD, N, ada N negatif. Jadi di situ menunjukkan anod. Tengok tanda negatif di mana? Itulah dia punya terminal anod. Negatif anod. Jadi magnesium tu anod. Jadi automatically katod adalah positif kuprum. Macam tu cara mengingat. Okey. So, sel kimia ringkas terdiri daripada 2 logam berlainan yang dicelup ke dalam satu elektrolit. 2 logam berlainan. Kalau elektrolisis dia boleh pakai logam yang sama sebagai elektrod. Okey, tu elektrolisis. Untuk sel kimia logam dia berlainan di elektrod dia tu. Yang contoh yang dia bagi dalam Raja 6.13 ni magnesium dan juga kuprum. Okay, dicelup dalam satu elektrolit dan disambungkan melalui litar luar dengan wayar penyambung. Litar luar tu wayar tu lah sambung. Okey, sambung wayar. Okey, itu ciri-ciri yang perlu ada dalam sel kimia. Ada dawai, ada elektrod, 2 logam yang berlainan dan ada elektrolit. Okey. Kemudian dengan merujuk kepada sel kimia ringkas, okay, tengok sel kimia ringkas tadi, magnesium menjadi terminal negatif dan kuprum menjadi terminal positif. Okey. Pada asalnya kita tidak tahu. Kita tahu kita memang pakai magnesium dengan kuprum. Cuma kita tidak tahu yang mana satu terminal positif, yang mana satu terminal negatif. Sebab kita tidak pakai bateri. Kita cuma sambung wayar. Kita sambung wayar, kita sambung kabel, kita sambung wayar. Tapi kita tidak tahu yang mana satu terminal positif, yang mana satu terminal negatif. Okey. Jadi macam mana mau kenal pasti tu? Hal ini demikian kerana magnesium lebih elektropositif berbanding dengan kuprum. Magnesium lebih mudah mendermakan elektron berbanding dengan kuprum. Jadi kita refer Raja 6.15 iaitu siri elektrokimia menunjukkan susunan ion mengikut keelektropositifan. Masih juga berkaitan dengan yang awal kita bincangkan di 2 minggu lepas. Subtopik yang pertama kan. Mesti refer siri elektrokimia. Jadi kamu kena ingatlah siri elektrokimia ni susunan dia tu. Okey. Semakin ke atas keelektropositifan meningkat. Okay, keelektropositifan meningkat semakin ke atas. Semakin ke bawah dia semakin berkurang. Jadi daripada atas tu, ion kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, zinc, ferrum, stannum, plumbum, hidrogen, kuprum, argentum. Kamu nampak kedudukan magnesium di atas kan? Manakala kuprum pula di bawah. Jadi semakin ke atas, keelektropositifan meningkat. Keelektropositifan meningkat. Bermaksud keelektropositifan meningkat tu unsur yang di atas tu dia lebih positif. Bermaksud apakah itu? Maksud dia bila dia lebih elektropositif bermaksud
dia mudah buang dia punya elektron. Semakin banyak dia buang dia punya elektron, semakin dia jadi positif. Itu fahaman dia lah. Okay, supaya kamu untuk kamu faham dia punya proses tu. Semakin ke atas dia semakin elektropositif. Bermaksud elektron dia buang. Cas negatif tu dia buang. Bila cas negatif kamu buang, tinggallah yang positif kan. Begitulah. Jadi dia lebih positif di atas. Semakin ke bawah dia kurang elektropositif. Bermaksud dia sukar, dia tidak mau buang negatif dia tu. Dia sentiasa mau fikir negatif. Itulah perumpamaannya. Jadi kurang positif dia. Jadi orang-orang yang kurang positif ini jangan dekatilah. Bukan, itu lain cerita lah kan. Dekatilah orang yang positif. Maksudnya kalau kamu dekati orang yang positif, pikiran dia sentiasa positif, yang baik-baik saja. Jadi dia merupakan satu doa yang baik lah kepada kamu. Jadi dekatilah orang yang positif. Itu contoh. Itu dalam kehidupan lah. Dalam ini lain lah kan. Yang dalam ni semakin ke bawah dia tidak mau, dia bukan tidak mau, dia sukar buang negatif dia tu. Jadi keelektropositifan dia rendah. Jadi bermaksud ada cas-cas negatif masih ada dalam unsur tersebut, masih ada. Jadi kuranglah keelektropositifan dia. Makin ke atas semakin meningkat. Semakin meningkat bermaksud elektron dia mudah singkirkan. Jadi that's why dia kata magnesium lebih mudah mendermakan elektron. Bila dia mudah dermakan elektron, maka dia akan jadi ion positif berbanding dengan kuprum. Jadi magnesium diletakkan pada terminal negatif. Kerana cas yang berlainan akan menarik antara satu sama lain kan. Jadi dia jadi terminal negatif. Okay. Terminal negatif maksudnya elektron. Di situlah elektron daripada magnesium itu dia akan bebaskan keluar. Okay. Jadi bila dia bebaskan keluar dia lebih elektropositif. Jadi dia berada pada terminal negatif. Dan kuprum pula menjadi terminal positif. Kerana negatif akan jadi positif lah. Okay. Kerana elektron tadi akan berpindah pergi cari yang terminal positif. Itu macam proses dia. Okay. So ini dia. Pergerakan elektron dari terminal negatif ke terminal positif melalui litar luar sel akan menghasilkan tenaga elektrik. Bila elektron itu mula bergerak, pergerakan elektron dari terminal negatif ke terminal positif. Ingat, pergerakan elektron dari terminal negatif ke positif. Pergerakan arus elektrik dari terminal positif negatif. Perlawanan. Ingat satu saja, tak payah ingat banyak-banyak. Okay. Kalau kamu pilih untuk mengingat pergerakan elektron, ingat pergerakan elektron sajalah. Jadi secara automatik pergerakan arus itu berlawanan dengan pergerakan elektron. Okay. So pergerakan elektron dari terminal negatif ke terminal positif melalui litar luar sel akan menghasilkan tenaga elektrik. Perubahan tenaga yang berlaku dalam sel kimia adalah dari tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Jadi dia berlawanan dengan elektrolisis. Okay. Elektrolisis tenaga elektrik kepada tenaga kimia, kepada tindak balas kimia. Okay. Sebab ada bateri kan. Jadi bateri dia bekalkan tenaga elektrik. Actually dalam bateri itu pun ada apa dipanggil sel kimia dalam tu. Tenaga kimia dalam. Actually lah. Tapi tidak perlu pergi jauh lah. Kalau kamu ambil kimia, yes, kamu akan belajar lah benda tu. Tak payah tahu. Jadi kamu cuma perlu tahu elektrolisis, dia tenaga elektrik kepada tindak balas kimia. Bagaimana tindak balas kimia? Itulah proses penyaduran logam, pengekstrakan logam, penyulinan logam, pengolahan air sisa, itu semua apa yang berlaku di dalam elektrolisis daripada tenaga elektrik kepada tindak balas kimia. Manakala sel kimia pula tenaga kimia kepada tenaga elektrik, dia menjanakan arus elektrik. Okey, itu sel kimia, itu perbandingan antara sel elektrolisis dengan sel kimia. Okey. Jadi ini dia punya gambaran lah tentang litar sel kimia. Okey, tindak balas kimia dalam sel kimia dengan elektrod logam yang berlainan. Okey, terminal negatif. Kita tengok satu persatu apa yang berlaku di sini. Magnesium yang mendermakan elektron membentuk ion magnesium dan larut dalam elektrolit larutan kuprum 2 sulfat. Okey, ini penerangan lah sekiranya soalan itu minta apakah yang berlaku pada terminal negatif dalam sel kimia. Jadi kamu ambil keratan dia, okey, fokuskan kepada terminal negatif saja. So
Di terminal negatif ada unsur magnesium. Jadi magnesium mendermakan elektron membentuk ion magnesium. Kenapa ion magnesium? Sebab dia sudah jadi cas. Bila dia dermakan dia punya elektron, dia akan menjadi unsur yang bercas. Kenapa unsur bercas? Sebab dia buang sudah dia punya elektron. Dia buang sudah dia punya cas negatif, maka dia membentuk ion positif di sana. Okey. Buang negatif, maka jadi positif lah kan. Jadi ion magnesium yang bercas positif sudah. Dan larut dalam elektrolit larutan kuprum 2 sulfat. Okey. Magnesium bertindak sebagai terminal negatif sel kimia tersebut. Okey. Jadi tentulah kita mau kenal pasti. Asalnya kita tidak tahu yang mana satu negatif dan mana satu positif ni. Jadi kita rujuk siri elektrokimia kita dan refer apa logam yang kita gunakan. Kalau magnesium, tengok di mana kedudukan magnesium. Kemudian kamu gunakan magnesium dengan kuprum kan. Tengok di mana pula kuprum. Jadi kamu tahu, oh magnesium di atas, maka magnesium mudah mendermakan elektron. Jadi bila dia mudah mendermakan elektron, dia akan jadi ion positif. Jadi positif akan mencari negatif. Jadi ini adalah terminal negatif. Magnesium berada pada terminal negatif. Settle. Ingat satu je automatically. Terus yang positif automatic kuprum. Tak payah lagi mau pening-pening. Kan? Okey, jadi magnesium bertindak sebagai terminal negatif sel kimia tersebut. Elektron yang terbebas akan mengalir melalui litar. Okey. Nampak kata kali ni. 7 tahun siapa ni? Kejap. Okey, ada gangguan sekejap. Okey. Elektron yang terbebas akan mengalir melalui litar luar. Elektron yang terbebas akan mengalir melalui litar luar. Maksudnya kabel tu lah, wire yang kita gunakan tu. Okey. Dari magnesium ke kuprum. Okey. Dari magnesium ke kuprum yang bertindak sebagai terminal positif sel kimia tersebut. Jadi maksud dia, kita tak boleh tonteng lah, bateri habis. Jadi daripada magnesium tu, dia bebaskan elektron, dia akan mengalir ataupun larut dalam elektrolit. Okay, elektron yang dibebaskan tu akan mengalir, larut ke dalam elektrolit, kuprum 2 sulfat tadi, bergerak dan terus pergi ke katod. Katod iaitu kuprum lah di situ. Okay, kuprum, dia naik terus masuk ke dalam dawai tadi, kabel yang kita gunakan, litar luar. Dia mengalirlah, komplit, dia keliling. Okey. Itu proses dia. Itu yang berlaku pada terminal negatif. Terminal positif pula, elektron dari magnesium tadi diterima oleh ion kuprum. Macam kita cakap tadi lah. Dia larutan elektrolit itu seolah-olah macam dia punya jambatan. Dia berenang lah. Perumpamaan yang kita boleh bayangkan lah. Elektron tu berenang-renang di dalam larutan tu pergi ke kuprum. Kuprum tu disambungkan pada elektrod, okay, terminal positif. Jadi dia sambung sana. Jadi elektron pergi kuprum, diterima daripada magnesium tadi. Okay. Ion kuprum dari elektrolit dan bukannya oleh ion hidrogen kerana ion kuprum kurang elektropositif. Macam kita sudah bincangkan 2 minggu lepas, ada hidrogen, ada hidroksida kan, kita kena pilih kan. Macam mana mau pilih? Tengok siri elektrokimia, siapa paling atas, siapa paling bawah. Jadi dalam kes ni sama juga, masih sama, memang konsep elektrolisis itu masih ada sana, masih kita gunakan. Cuma untuk sel kimia, tenaga elektrik yang kita akan hasilkan. Okay, jadi dalam kes ni bukan hidrogen, bukan ion hidrogen. Okay. Elektron dari magnesium diterima oleh ion kuprum. Okay. Dari elektrolit, ion kuprum 2 sulfat tadi dari elektrolit dan bukannya ion hidrogen. Okay. Kerana ion kuprum kurang elektropositif. Kalau kamu tengok hidrogen dengan kuprum,
Okey. Kedudukan dia, kuprum tu kurang elektropositif berbanding dengan ion hidrogen. Okey. Jadi kita akan pilih kuprum lah, okay, bukannya ion hidrogen, kurang elektropositif. Maksud dia kurang sukar untuk mendermakan elektron. Sukar mendermakan elektron. Okey, kurang elektropositif. Jadi pepejal kuprum terbentuk dan terenap pada jalur kuprum. Okay. Elektrolit yang kita gunakan larutan kuprum 2 sulfat kan. Kemudian elektrod yang kita gunakan, yang kita sambungkan pada terminal positif pun kuprum. Jadi kuprum ni akan terenap lah, pepejal kuprum akan terenap pada elektrod kuprum itu sendiri, pada jalur kuprum. Okey. Kuprum bertindak sebagai terminal positif sel kimia tersebut. Okey. Kuprum. Okey, itulah. Apa yang berlaku di terminal positif. Okey, jadi artinya sekarang elektrod yang kita gunakan, logam yang kita gunakan pada elektrod, okey. Elektrod ni bila kita sebut elektrod ni lah dua batang macam besi, bukan besi lah. Alat lah, okey, alat yang kita jadikan dia sebagai elektrod. Okey. Satu elektrod tu kita tahu magnesium, okey. Logam lah, jenis logam, jadikan elektrod magnesium, dan satu lagi elektrod, okey. Kuprum, actually kuprum tu datangnya daripada inilah elektrolit ni yang kita gunakan, larutan kuprum 2 sulfat. Akan disuruh pilih siapa yang akan terenap pada katod, iaitu akan terenap iaitu kuprum lah. Kuprum yang akan dipilih akan terenap pada katod tu, elektrod yang kita pasang sana. Jadi itulah yang berlaku. Okey, pepejal kuprum terbentuk dan terenap pada jalur kuprum. Okey, elektrod yang gunakan pun kuprum, jadi kuprum daripada larutan elektrod itu pun akan terenap pada jalur kuprum, elektrod yang kita pasang pada terminal positif tadi. Okey. Habis. Nah, di situlah dia. Itu saja pasal bab 6. Alhamdulillah, kan panjang lagi. Wah, masih ada setengah jam. Baguslah. Awal dah hari ni. Okey, settle. Ada ke lagi? Habis. Alhamdulillah. Syukran. Siapa yang baru masuk tadi tu? Okey. So, alhamdulillah habis bab 6. Kalau kamu ada soalan, boleh tanya soalan. Kalau tiada, kita akan ada satu tugasan. Tugasan ni akan cikgu masukkan di dalam kita punya ni Microsoft Teams ni lah. Siapa yang ada dapat lihat masuk ke dalam platform ni, kamu akan nampak ada bahagian-bahagian di bahagian atas ni. Kalau cukup boleh aku tunjukkan di sini kalau kamu nampak lah. Kalau nampak, alhamdulillah. Boleh nampak kan ni? Cikgu nak tahu lah kamu nampak ke tidak. Kalau nampak, syukurlah. Ini antara nama-nama yang sudah cikgu add. Cuma ni ada tanda pangkah-pangkah ni bermaksud kamu tidak dapat masuk ke platform ni. Sepatutnya kamu nampak ni, kelas PDPR tingkatan 5 Umar dan 5 Osman. Okay, yang tanda ni ada color merah, itu maksudnya dia sudah berjaya masuk dalam platform ni. Yang ini siapa ni? Afif apa? Dia away. Oh, dia ada tapi dia mungkin slip ke apa ni, dia punya account ni. Okay, yang ini memang tidak dapat masuk lagi ni, masih pangkah ni. Dia sign out, bukan sign out, memang belum login. Okay, yang ini maksudnya dia tengah away. Dia sudah berjaya masuk tapi dia senyap lah, tidur ke apakah. Yang ini aktif, si Umair Syakil. Ini ada tanda, ada color merah ni, dia online. Okay, siapa lagi? Atau kamu nampak ke tidak? Ewara Alwahana. Aduh, siapa ni? Ini pun okey, dia sudah masuk. Okey. Adalah beberapa yang masuk. Ini lagi. Siapa ni? Raihana kan ni? Siapa lagi? Nur Farah Rizmi pun okey. Ain Hazima okey. Yang lain masih banyak lah. Yang masih ramai yang masih tanda ni. Pangkah. Maksud pangkah ni offline.
Offline maksudnya dia tidak masuk dalam ni. Okey, tapi dalam live kelas kita, video Google Meet tu adalah masuk kan. Okey. Tapi dalam ini. Yang ini yang penting ni. Sebab di sini akan cikgu sendkan segala tugasan. Okey, kalau kamu tengok sekejap Teams. Okey ni. Ni. Ni kelas. Okey. Sinilah. Okey. Ni kalau kamu nampak ni. Sini files. Ini adalah nota-nota yang cikgu sudah upload dalam ni. Kamu boleh ambil tengok dalam bentuk PDF lah. Okey, dan assignment ni nampak ni. Okey. Sini nanti kita akan buat sini satu tugasan yang perlu kamu buatlah sebab sudah habis bab 6. Senang saja pun. Okey. Kamu ada 60 orang sepatutnya kan. Tapi yang hadir dalam 34 orang pada hari ini, seperti biasalah, kelas-kelas sebelum ni pun memang 30 lebih. Okay. Mungkin ada yang berada di kawasan yang tiada internet ke kan, tidak tahu. Jadi tugasan yang akan cikgu minta kamu buat ni senang saja pun, mana tu ya. Iaitu melatih kamu untuk membuat penerangan tentang elektrolisis. Mana tu aku semalam juga ada baca tu. Nanda. Okey. Aktiviti 6.1. Nanti cikgu akan detail itu cikgu akan tulis di sinilah, di sini ni bagian assignment ni. Dan mungkin ada yang belum dapat masuk ke platform ni, cikgu akan copy dan send di WhatsApp juga arahan dia. Okey. Senang je pun, kena susah. Kalau kamu tengok muka surat 179 buku teks tu. Aktiviti 6.1 soalan ketiga tu. Okay, soalan ketiga, persembahkan lukisan sel elektrolitik yang berlabel tersebut pada kelas. Okey, pada kelas kan. Kelas kita online kan. Jadi caranya ialah cikgu minta kamu buat satu dalam bentuk video kreatif lah. Okey. Video kreatif macam mana kamu menjelaskan proses sel elektrolitik tu. Sebelum ni kamu sudah nampak cikgu terangkan kepada kamu macam mana proses elektrolisis. Jadi kamu pula kali ini yang akan terangkan. Buat dalam bentuk video. Simple kan? Tak payah panjang-panjang. Dalam paling maksimum 10 minit. 4 to 10 minit kan terangkan. Okay? Tapi kamu perlu lukis. Terpulanglah ikut kamu punya kreativiti. Kamu mau lukis di whiteboard sambil kamu terangkan. Rakamlah video. Sambil kamu terangkan di whiteboard. Kalau ada whiteboard, kalau tidak, di kertas. Sudah kamu lukis. Kamu terangkan di kertas tu. Macam mana proses elektrolisis tu. Ataupun kalau kamu lebih kreatif lagi, kamu buat eksperimen sendiri di rumah ke? Kalau ada, kalau rajin lah. Okay. Yang manalah kreatif. Okay. Jadi, itu kamu punya tugasan. Nanti detailnya akan cikgu tuliskan di dalam ni bahagian assignment ni. Bila due date dia pun juga akan maklumkan. Kalau buat video ni, mungkin seminggu lah kan? Boleh tak? Seminggu. Okay. Buat video macam mana kamu terangkan proses elektrolisis. Okey, video yang paling kreatif adalah dia punya kira macam macam pertandingan sikit lah kan, game sikit lah kan. Siapa punya paling kreatif, paling cantik, paling kemas cara penerangan yang cantik, yang jelas, adalah 3 yang terbaik akan dapat bahagian sikit lah. Ada hadiahnya lah. Nanti ada lah tu. Okay. Kena lagi sekarang ni PKP kan, pemulihan, ramai yang terjejas kan. Jadi inilah masanya untuk dapatkan bantuan. Melalui apa? Kamu punya video kreatif penjelasan penerangan tentang sel elektrolisis. 3 terbaik video kreatif yang paling smart, paling bagus cara kamu penyampaian kamu akan ada dapat hadiah sikit lah. Okay? Dan pemilihannya cikgu dengan cikgu Nazli akan pilih. Ada 60 orang kan kamu. 60 orang ataupun 60 lah. Sepatutnya kamu 60 orang. Tapi yang hadir adalah kelas hari ini 30 lebih. Jadi dalam 60 tu, 30 cikgu akan tapis. Dapatkan 3 terbaik. 30 lagi cikgu Nazli akan tapis. Jadi ada 6 yang terbaik. Akan kami tapis lagi untuk dapatkan 3 yang terbaik. Jadi itu yang akan dapat hadiah lah. Macam mana hadiahnya? Alah, banyak apa ni?
banyak apa runner-runner kan boleh hantar, bagi si alamat apa semua, sampailah tu hadiah. Okey. Kita punya kelas PDPR ni kalau tidak silap sudah diumum sampai bulan September kan. Lama tu. Wah, okey. So itu kamu punya tugasan. Okey, kamu akan kena buat itulah persembahan lukisan sel elektrolitik yang berlabel dan kamu persembahkan di kelas. Maksudnya di kelas kalau dapat live, tapi live selalunya line susah kan, line kadang-kadang terputus lah apalah. Jadi kamu record video dalam jangka masa 10 minit ke 15 minit gitu, okey. Pastikan lukisan sel elektrolisis tu disertakan. Terpulang macam mana cara kamu mau buat penerangan tentang sel elektrolisis tu. Okay. Sama ada sambil kamu lukis, sambil kamu terangkan, kalau ada whiteboard ke apakah, kalau tidak pun kamu sudah lukis siap-siap, terangkan, settle. Kamulah. Lepas tu kamu send, kalau dapat send di dalam ni, assignment ni, dalam platform Microsoft Teams ni. Sini senang. Okay, jadi semua video-video tu akan masuk dalam sini. Okay. Kalau tidak dapat masuk, kamu send di WhatsApp lah. Kalau size terlampau besar, paksa kita Telegram lah pula. Aduh, banyak kerja kan. Jadi make sure kamu cuba usahakanlah dapat masuk ke dalam platform ni. Email cikgu sudah add, masukkan dalam ni. Okay, jadi siapa-siapa yang cikgu tu ada tadi tunjukkan tu, tak tahu kamu nampak ke tidak. Ada yang sudah masuk tu, alhamdulillah ada beberapa yang offline, dia kata offline di sana. Mungkin dia masih belum dapat masuk. Okay. So itu sajalah untuk hari ini. Okay, awal kita habis, baguslah. So habis bab 6, alhamdulillah. Jadi bab 7 next week Cikgu Nazli akan teruskan. Maksudnya dia akan habiskan bab 7, and then bab 8 nanti cikgu akan masuk semulalah. Okay. So kalau tiada soalan, Cikgu, saya ada soalan. Okay, ada soalan. Apakah soalannya itu? Tadi cikgu suruh kami buat video kan. Okay. Video tu kan ada 2 topik, terus elektrokimia. Cikgu cakap buat video tentang sel elektrolisis sahaja ke ataupun dan sel kimia? Okey. Jadi di sini ada 2 pilihan. Terpulang kepada kamu. Kamu mau terangkan tentang sel elektrolisis boleh, ataupun kamu mau terangkan dengan ataupun kamu mau terangkan tentang sel kimia. Kamu yang pilih. Sama ada kamu mau terangkan sel elektrolisis ataupun sel kimia. Ada 2, betul lah ada 2. Tapi kamu pilihlah sama ada elektrolisis ataupun sel kimia. Okey? Boleh? Okey, cikgu. Okey, faham kan? Faham, cikgu. Alright, good. Ada lagi? Cikgu. Cikgu. Yes. Maksudnya dalam susunan ion tu yang jadual tu kan? Yang paling bawah sekali tu dia lebih elektropositif. Yang paling bawah kurang elektropositif. Kurang elektropositif dan senang dinyah cas. Kurang elektropositif maksud dia sukar dinyah cas. Sukar. Yang di atas paling mudah. Sekejap, saya pun confused ni. Mana sudah tadi tu? Sel elektrokimia semakin ke atas keelektropositifan meningkat. Semakin ke atas keelektropositifan meningkat. Okey. Jadi bermaksud yang di atas ni dia mudah mendermakan elektron. Yang di atas. Bermaksud dia mudah nyah cas lah yang paling atas. Dia mudah menyah cas, buang dia punya cas. Yang paling bawah sukar buang dia punya cas. Okey? Boleh? Boleh, cikgu. Okey. Cikgu. Yes. Saya ada lagi soalan. Okey, tanya. Bagus. Dalam proses elektrolisis ni, kalau yang tengok dalam buku teks lah yang ada jadual Raja 6.2 tu. Okey. Mana tu Raja 6.2? Okay, Raja 6.2 dia kata sel elektrolitik tu kan. Ada kan yang
Jadi saya mau tanya cikgu, kan kalau kita tengok, kalau kita punya mata tengok daripada buku ni, sebelah kiri kita anode tu positif, memanglah anode tu positif, katot tu negatif kan cikgu. Okay, Itu kalau 6.2 kejap. Di muka surat berapa tu? Buku teks. 178, Raja 6.2. Okey, Raja 6.2. Okey. Teruskan. Kan anode tu memang positif, katot tu negatif. Jadi dalam jadual ni saya confused. Dalam jadual ni anode tu yang positif tu sebelah kiri, negatif tu sebelah kanan. Kalau yang kita tengok mata kita tengok dekat. Ya, Tapi kalau tapi kalau kita tengok dekat sel kimia cikgu yang Raja 613 192. Sel kimia kan? 192, betul? Okey. Dia punya raja berlainan ni kan? Ya, berlainan. Saya tak faham, saya confused. Okey, jadi itulah persoalannya ni sekarang ni. Kedudukan anod katot ni kan, positif negatif. Ya. Okey, so kita tengok satu persatu ya. Okey, kita tengok dulu yang elektrolisis. Okey. Elektrolisis struktur dia ada disambungkan dengan bateri. Okey. Dan bateri sudah kita tahu, memang kita sudah maklum bahawa bateri ada terminal positif, ada terminal negatif. Okey. Jadi bila sambungan bateri itu positif, secara automatik elektrod yang bersambung dengan terminal positif bateri dia akan jadi positif. Okey. Elektrod yang bersambung dengan terminal bateri negatif dia akan jadi negatif lah. Okey. Jadi sekarang anod. Ini kita tengok elektrolisis dulu. Okey, anod dia positif. Anod dia positif. Okey. Okey, kita tengok dulu. Anod yang merupakan elektrod ini sambung pada terminal positif sumber elektrik. Okey, katot pula merupakan elektrod yang disambung pada terminal negatif. Okey. Okey, itu untuk elektrolisis. Okey. Untuk sel kimia pula. Okey, kita tengok satu-satu Jadi first elektrolisis kita sudah maklum apa-apa elektrod yang disambungkan pada terminal positif bateri automatically dia akan jadi positif. Jadi anode positif. Okey. Dan apa-apa elektrod yang disambung pada terminal negatif bateri dia akan jadi negatif lah. Dan katot dia negatif. Okay, itu elektrolisis. Okey, kita rujuk dia punya terminal bateri. Okey. Kemudian untuk sel kimia dia tiada bateri. Kita yang akan tentukan siapakah yang jadi terminal negatif, siapakah yang akan jadi terminal positif. Okey. Kedudukan siapa di kiri, siapa di kanan itu actually mana-mana pun boleh jadi. Okey. Mana-mana pun boleh jadi. Kita yang tentukan. Yang penting kita tahu siapa negatif, siapa positif. Okey. Jadi sekarang kita tengok dulu sel kimia. Mana sudah? Okey, dengan merujuk sel kimia ringkas 6.14, okey, magnesium menjadi terminal negatif dan kuprum menjadi terminal positif. Hal ini demikian kerana kedudukan elektropositif dia. Okey. Jadi artinya sekarang ni kamu mau letak magnesium tu berada di sebelah kanan pun boleh, tapi tetap dia jadi tanda negatif. Kuprum tu positif. Actually di mana-mana kedudukan. Yang penting penanda dia tu, tanda negatif dengan positif jangan salah. Okey, itu untuk sel kimia. Sebab sel kimia kita yang tentukan siapa yang jadi terminal negatif, siapa yang jadi positif. Itu sel kimia. Untuk sel elektrolisis dia ditentukan oleh terminal bateri itu. Bila bateri itu disambungkan dengan terminal positif, elektrod itu disambungkan dengan terminal positif bateri, maka itulah akan jadi terminal positif. Okey. Sel kimia, kita tidak tahu di mana, yang mana satu. Jadi kita yang tentukan merujuk kepada dia punya siri elektrokimia. Okey, boleh? Jadi apa lagi yang mengonfuskan? Anod tidak ada disebut pasal anod katot. Okey. Kejap Larut dalam terminal negatif elektron terbebas
Okey, terminal positif. Okey, elektrod kutrum kurang reaktif, energi berjalan bentuk renap kutrum. Okey, jadi untuk sel kimia dia tidak ada sebut pasal istilah anod katod di sini. Okey. Dia cuma menggunakan istilah lebih elektropositif, kurang elektropositif, terminal positif, terminal negatif. Itu untuk sel kimia. Okey. Tapi untuk elektrolisis dia ada menggunakan istilah anod katod. Okey, jadi anod dia akan bertindak sebagai terminal positif kerana dia bersambung dengan bateri yang terminal positif, dan katod sambungkan kepada terminal negatif. Okey. Settle. Jadi sel kimia tidak ada istilah anod katod, tapi dia pakai istilah terminal positif, terminal negatif. Kita yang tentukan siapa yang berada di terminal positif, siapa yang berada di terminal negatif. Okey, boleh ya? Jadi itu memang betul lah mengelirukan. Tapi bila kita tengok satu persatu dengan teliti, perbandingan antara elektrolisis dengan sel kimia ni kita boleh nampak lah. Kalau elektrolisis ni dia ada bateri. Bateri itulah yang akan tentukan dia punya terminal. Siapa yang positif, siapa yang negatif. Okay, jadi kalau positif untuk elektrolisis, anod. Kalau negatif untuk elektrolisis, katod. Itu elektrolisis lah. Untuk sel kimia dia lebih mudah, dia lebih ringkas. Dia cuma pakai terminal positif, terminal negatif. Tugas kita ialah kita yang tentukan siapakah yang akan berada di terminal positif, siapakah yang berada di terminal negatif. Bagaimana kita menentukan? Refer dia punya siri elektrokimia. Siapa yang mudah menyahcas, siapa yang mudah menyingkirkan elektron. Dialah yang berada pada terminal negatif. Siapa yang mudah menerima elektron, dialah yang berada di terminal positif. Okey, settle kan? Boleh kan? Itu sajalah. Boleh. Alhamdulillah. Ada lagi? Cikgu, Hmm. hidroksida tu maksudnya campuran antara hidrogen dan oksigen kah cikgu? Ya. Elektrolit yang kita gunakan dalam bentuk cecair. Jadi akan wujud hidrogen dengan hidroksida, H2O kan. Jadi elektrolit itu dalam bentuk cecair, aqueous. Jadi bila kita tindak balaskan dia menggunakan elektrolit itu, mesti akan wujud hidrogen dan hidroksida tu. Jadi tugas kita juga untuk memilih siapakah yang terenap. Kalau elektrolisis lah, siapa yang terenap pada anod, siapa yang terenap pada katod. Siapa yang berada pada anod, siapa yang akan berpindah ke katod. Bagaimana mau tentukan? Tengok juga siri elektrokimia, siapa yang mudah dinyahcas. Itu elektrolisis. Elektrolisis dia agak rumit sikit, tapi selalu keluar soalan tanya pasal bagaimana proses elektrolisis di dalam SPM lah. Sel kimia terlampau ringkas, terlampau simple, jadi jaranglah keluar. Elektrolisis yang orang selalu tanya. Jadi praktislah diri kamu untuk supaya kamu boleh explain proses elektrolisis itu dengan ringkas tapi padat dengan isi dia. Okay. Jadi itulah wujud hidrogen dengan hidroksida sebab daripada larutan elektrolit tu cecair kan. Jadi akan hadir hidrogen dengan hidroksida. Lagi? Okey cikgu. Hmm. Cikgu. Yes. Kalau saya cakap begitu kan, jadi saya confuse lagi. Apa beza hidrogen dan hidroksida? Sedangkan kenapa dia memerlukan dua-dua tu? Sedangkan bukankah hidroksida tu juga hidrogen yang dengan oksigen lalu dia menjadi hidroksida? Ya. Okey. H2O kan. Bila dia bertindak balas, actually bila dia bertindak balas dalam elektrolit dia terlerai, terpisah ikatannya. Asalnya dia terikat. Ada dua atom hidrogen bergabung dengan oksigen. Bila bertindak balas, elektrolit itu kan bertindak balas, dia leraikan. Hidrogen akan terpisah apa ni? Okey. Akan terpisah dan OH tu akan terpisah lagi. Maksudnya hidrogen nanti akan kalau kamu tengok siri elektrokimia, dia akan menjadi satu unsur yang kamu kena pilih untuk berada di anod. Anod sebab di anod ada logam. Kita akan pilih juga. Kalau contohlah natrium kan, natrium klorida kah? Natrium klorida akan bertindak balas dengan elektrolit.
Okey. Elektrolit letaklah elektrolit itu kuprum sulfat ke apa kan. Okey. Jadi contoh natrium tu akan apa ni? Kamu kena pilih sama ada natrium atau hidrogen yang berada di anod. Hidrogen dengan OH tadi, hidroksida kan dia akan dia telerai. Asalnya dia H2O. Dia akan telerai jadi hidrogen tu akan menjadi satu unsur yang akan kamu pilih sama ada natrium ataupun hidrogen berada pada di elektrod anod tu. Dan manakala hidroksida pula kamu akan kena pilih sama ada hidroksida ataupun kuprum lah contoh. Kuprum sulfat ke kan apa kan. Jadi kamu kena pilih siapa yang akan berada pada katod pula. Jadi itulah yang berlaku sebenarnya. Memang betul lah ada hidrogen. Hidrogen asalnya hidrogen lah kan, OH. Kenapa perlu dia terlerai? Actually dia ikatan yang terlerai. Hidrogen diambil satu dan ada lagi OH yang tinggal. Jadi OH itu jadi hidroksida. Dia pergi unsur apa? Unsur yang apa? Yang kamu kena rujuk siri elektrokimia di mana kedudukan dia. Untuk kamu pilih berada pada katod ataupun anod. Anod selalunya dianlah bersama-sama dengan logam. Okey. Itu je lah. Maksudnya H2O tu dia terlerai, terpisah ikatan dia disebabkan oleh tindak balas kimia tu. Daripada tenaga elektrik, dia akan bertindak balas secara kimia dan terlerai dan di situlah kamu terpaksa pilih. Asalnya dia hidrogen dalam bentuk gas lah. Hidrogen dalam bentuk gas. Manakala OH tu dia pun sama juga. Cuma dia ada gabungan dengan oksigen, OH. Jadi kena pilih. Ada tu dalam siri elektrokimia, hidroksida. Tu kamu tengok muka surat 183, kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Okay, muka surat 183, tu ion hidroksida paling bawah, anion sebagai ion. Sebab dia di dalam elektrolit. Bila dia bertindak balas, proses elektrolisis, dia akan menjadi ion. Asalnya dia H2O kan, air H2O. Okay, bila dia bertindak balas, dia terlerai. Okay, terlerai ikatan dia membentuk ion-ion yang bercas. Jadi ion hidroksida ni dia ada cas negatif. Okay, jadi itulah. Manakala begitu juga dengan hidrogen lah, dia akan terpisah. Okay, ikatan dia. Kamu boleh refer lah di muka surat 183. Maksudnya, macam kamu cakap tadi, hidrogen, sama juga hidrogen, tapi bila dia bertindak balas secara kimia, dia membentuk ion. Dia bukan lagi jadi gas, jadi ion yang bercas. OH dipanggil sebagai ion hidroksida. Manakala hidrogen itu akan dibebaskan sebagai dalam bentuk gas. Okey, begitulah. Okey, itu dia punya penerangan tentang kenapa hidrogen ada lagi kenapa hidroksida. Sebab dia sudah bertindak balas, dia bukan lagi satu unsur air, molekul air tu H2O, tapi dia sudah jadi ion yang bercas. Ion lah bercas dan hidroksida ni dia bercas negatif. Jadi itulah kamu kena pilih siapa yang beradab yang terenap pada katod tu nanti dalam elektrolisis lah. Okey. Kamu boleh refer muka surat 183. Ini elektrolisis lah. Okey. Itulah sebab dia. Asalnya dia H2O. Tapi bila dia bertindak balas, dia akan membentuk ion. H2O air kan, air macam biasa air. Tapi bila dia jadi ion, dia jadi lain sudah, ion hidroksida. Tiada sudah lagi H asalnya air, molekul air H2O kan, hidrogen itu 2. Tapi bila dia jadi ion, gas hidrogen 1 tu telah dibebaskan sebagai gas dan tinggallah ion hidroksida. Itu sebab dia. Okey. Okey, cikgu. Alright. Cikgu tu tugas satu minggu. Cikgu bagi tugasan lah, 1 minggu masak dia. Cukup kan 1 minggu? Kamu lebih. Cukup betul cikgu. Cukup kan, simple bukannya. Tak payah terlampau itulah. Terlampau panjang, simple je pun. 10 minit ke 15 minit pun boleh sudah tu. Just explain bagaimana proses kalau kamu pilih elektrolisis tu. Macam mana proses dia, siapa yang di katod, siapa yang di anod, macam mana dia pindah elektrolit, macam mana kamu mau tentukan pemilihan unsur mana yang terenap pada katod, refer siri elektrokimia kan. Menjelaskanlah siapa yang lebih elektropositif, siapa yang kurang elektropositif. Tu sel elektrolisis. Kalau cikgu sarankan better kamu praktis
sel elektrolisis lah. Sebab selalu soalan memang akan tanya sel elektrolisis, macam mana proses dia, terangkan penerangan dia. Sel kimia terlampau simple, senang sangat, simple lah. Jadi jarang lah ditanya. Kalau SPM dia akan tanya elektrolisis. Okay. Even aplikasi industri pun kebanyakannya elektrolisis. Okay. Tapi terpulang lah, cikgu bagi kebebasan lah. Yang mana kamu rasa kamu mau buat, ikut kamu lah. Kalau kamu mau terangkan tentang sel kimia pun tidak masalah. Kan? Okey, ada lagi? Sudah. Alhamdulillah. Jadi yang lain-lain, senyap tu harap dengan pertanyaan kawan kamu pun kamu dapat ilmu daripadanya. Kamu dapat serap juga apa yang jadi kemuskilan kawan kamu tu. Mungkin kamu malu bertanya, ataupun kamu memang tidak perasan benda tu kamu tidak faham, tapi kawan kamu tanya, secara otomatik kamu pun dapat input daripada dia. Okey. So, kalau tidak apa-apa, kita tangguh kelas kita dengan tasbih Ifarah dan surah Al-As, dan next week Cikgu Nazli akan take over untuk bab 7. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih guys. Thank you for your attendance, cooperation, kehadiran pada hari ini. So, jumpa lagi. Tak tahulah berapa lama Cikgu Nazli akan ambil masa untuk habiskan bab 7. Okay. So, thank you. Siapa yang baru masuk sudah habis kelas. Okay, thank you very much guys. Ada soalan ke ni? Siapa ni angkat tangan ni? Oh, dah lambai ke? Thank you, sir. Okay, thank you. Right. Sir, thank you. Right, Thank you, okay. sir. Alright. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Alright. Thank you, sir. Alright. Welcome. Bye-bye. Bye. Kan raise hand mau tanya soalan. Rupanya bye-bye. Tentu, sir. Hari ini. Okay. Kenapa sikit-sikit? Kenapa? Nak banyak-banyak? Apa dia? Ni ada apa ni? Baby. Rasa kalau menjadi cikgu biasa tak ada ikut saya. Ni cikgu kimia kami Cina kan? Cikgu Misha awal sempat. Alhamdulillah. Cikgu buat apa sih? Tak boleh. Bonggol. Apa ni? Bonggol. Bangun dulu. Saya nak tahu pergi mana atupnya dia ke atap cikgu.